السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, menyambung kembali kuliah tafsir kita dalam surah Taha ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kita berada pada ayat yang ke-16 daripada surah Taha ini, itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. صدق الله العظيم. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan kau binasa. Dan apakah yang di tangan kananmu itu, wahai Musa? Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu kepadanya dan aku menjatuhkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Allah berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan kau takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan yang asal semula. Jadi ayat yang ke-16 ni, tuan-tuan, maka janganlah engkau dipalingkan di kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti hawa nafsunya. Pernyataan dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang mukallaf. Maksudnya, janganlah engkau mengikuti jalan orang yang mendustakan kiamat, yang dia ni hanyut dalam keselangan dunianya, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kepadanya segala kehidupan itu. Siapa yang menyertai orang-orang yang mendustakan kiamat dalam perilakunya, maka dia mendapat kegagalan, fatarda, menyebabkan dia akan binasa. Ini pernah kita bincangkan dahulu dalam juz amma surah Al-Lail. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ingat tak, tuan-tuan? Taradda. Dan hartanya tidak manfaat baginya bila dia telah pun binasa, dia telah mati. Apa dengan dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat 14-15 yang lalu, yang Allah gambarkan di sini tentang kiamat ini, nasa'ata atiyatun nakadu khfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Allah menyebut dalam prinsip akidah ni, tuan-tuan, selepas beriman kepada Allah SWT, ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah. Ini adalah perkara-perkara namanya akidah. Jadi sebenarnya dua prinsip pokok dalam akidah ni, keimanan kepada Allah dan keyakinan tentang hari kiamat. Jadi dua prinsip ni seringkali ditekankan di Quran di bawah perincian, penegasan, penjelasan tentang akidah. Jadi kedua perkara inilah yang mendorong seseorang untuk berdialog dan berhubungan dengan Allah SWT. Dan itu ibadah salat, yang merupakan satu ibadah amaliyah yang sangat jelas keterikatannya dengan Allah SWT, dan ia menjadi pembeza di antara seorang yang mukmin dan seorang yang kafir. Tuan-tuan, tiga perkara ini dinilai sebagai lambang dari akidah yang berdasar kepada fitrah dalam diri, akal dalam diri, keesaan Allah, kemudian keyakinan adanya hari kiamat, dan diikuti dengan pengamalan syariah
yang diwakili oleh salat itu sendiri. Jadi nampak kaitan tiga perkara ni seperti disebut oleh para ulama tafsir. Kemudian barulah datang ayat wama tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Musa menjawab, dia tongkatku, aku pegang padanya dan aku pukul untuk kambing-kambingku, menghambat kambing ataupun menjatuhkan daun-daun untuk makanan kambing-kambing ini, dan banyak lagi tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan tongkat yang kugunakan ini. Dan Nabi Musa dengan tekun dan penuh nikmat mendengar firman Allah SWT, fikirannya tenggelam dalam alam kerohanian ini, tuan-tuan. Maka Allah mengembalikan fikirannya ke alam fizikal, dan Allah hendak Nabi Musa ni memahami dia telah lantik menjadi Nabi dan dia mendapat mukjizat sebagai bukti kebenaran bagi mereka yang akan menentangnya kelak. Pertanyaan ini juga bertujuan untuk menyedarkan Nabi Musa bahawa apa yang dipegangnya adalah tongkat yang memang dia telah gunakan selama ini. Sehingga jika tongkat ni bertukar menjadi ular sebentar lagi, perubahan tersebut merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dimungkiri oleh akalnya yang selama ni telah yakin bahawa ini tongkat yang dipegang, yang menemaninya ke mana dia pergi, yang telah bertukar menjadi ular dengan kudrat, dengan kehendak Allah SWT. Jadi itu sebab Allah Ta'ala mengingatkan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah tanya, nak confirmkan. Dalam kitab-kitab tafsir mereka mengatakan ini sebagai usul takrir. Mana takrir makna mengukuhkan ingatan kepada Musa agar dia ingat ini adalah tongkat, bukannya apa pun yang Allah dengan kuasanya menukar menjadi ular. Itu sahaja untuk menjadi mukjizat perutusan kepada bangsa yang pada waktu itu amat berbangga-bangga menonjol dalam ilmu sihir yang mereka pegang. Tuan-tuan ini dimuliakan Allah sekalian. Jadi Nabi Musa menjawab, di tongkatku, aku pegang padanya kalau aku letih nak menyandarkan diriku, dan aku pukul daun-daun, dengan jatuhnya daun itu boleh dimakan oleh kambing-kambingku, dan aku juga menghalau kambingku dengan tongkat ini, dan tujuan-tujuan lain untuk menakutkan serigala, untuk menakutkan orang yang nak mengacau. Inilah perkataan digunakan Allah Taala. Nabi Musa gambarkan yang Allah tampilkan kepada kita untuk kita faham. Wa ahushu. Ahushu ni diambil perkataan hasya, dalam erti kata memukul daun pokok. Jawapan Nabi Musa ni tuan-tuan amat panjang, terperinci. Takkanlah Allah Ta'ala tak tahu benda ni semua. Mengapa Nabi Musa jawab panjang? Dan saya zahirnya ditanya satu, jawab satu lah. Kenapa pula ditanya begitu bercabang-cabang jawapannya? Semua orang tahu ini pegang itu tongkat. Nabi Musa yang kini ditanyakan dengan perkara tersebut selepas Nabi Musa dikembalikan ke alam fizikal yang dia masih hidup, dia ada peranan yang tertentu. Jawapan Nabi Musa ni tuan-tuan, kerana Nabi Musa merasakan sangat talazzuz. Talazzuz ni tuan-tuan rasa seronok sangat beribadah kepada Allah SWT. Gembira sangat, lapang sangat, nikmat sangat. Macamlah kita ni sayang kepada anak kita, kita bercakap dengan dia tak berhenti-henti kan tuan-tuan. Kita terkenang ibu kita yang banyak jasanya, kita balik kampung rasa-rasa macam tak nak balik semula ke tempat kerja. Nikmatnya rasa makanannya, seronoknya bercakap dengan ibu. Ini namanya talazzuz tuan-tuan. Talazzuz ni satu usul dalam gaya bahasa dipanggil itnab. Itnab ini apa tuan-tuan? Itnab ini adalah satu bentuk huraian lafaz dalam satu kalimah. Kalau kita lihat tuan-tuan, dalam sebagai contohnya dalam kitab-kitab Balagha, tuan-tuan boleh lihat dalam Kamus Al-Farid, Kamus Al-Aziz, perkataan tanb, itnab merujuk kepada bertambahnya lafaz dalam satu kalimah melebihi makna kalimah tersebut kerana sesuatu hal yang bermanfaat, nak dihuraikan, nak disampaikan. Kalau kita belajar bahasa Arab dalam bab ilmu ma'ani, itnab ni ada banyak kaedah pendekatannya, metodologinya tuan-tuan, methodsnya. Ada yang dipanggil sebagai zikrul khas ba'dal am, menyebut satu lafaz yang khusus selepas lafaz yang am, untuk mengingatkan, memberi fokus kepada satu benda yang bersifat khas itu. Ada pula zikrul am ba'dal khas. Tadi zikrul khas ba'dal am, sekarang zikrul am ba'dal khas, menyebut satu yang umum selepas satu yang telah khusus. Ada dipanggil ridha ba'dal ibham, dan juga termasuk di bawah itnab ini, kalau anak-anak belajar balagha, namanya tikrar. Tikrar ni adalah pengulangan. Susahlah tuan-tuan nak sampaikan balagha ni dalam bahasa Melayu yang mudah tuan-tuan faham. Mainkan tuan-tuan akan belajar sini balagha. Ambillah pendekatan untuk belajar bahasa Arab tuan-tuan di mana saja. Di Kuala Lumpur ni masya-Allah banyaknya classes yang diadakan untuk belajar bahasa Arab. Belajarlah nahwu, belajarlah saraf. Antara buku nahwu dan saraf yang menarik yang boleh tuan-tuan pelajari, tajuknya Matan Al-Ajurumiyah dan juga Matan Al-Bina. Itu ditulis semula oleh
Ustaz Wan Muhammad Nasir hafizahullah. Kalau tuan-tuan nak memahami dia sudut bahasa Arab, ada Nahwu Mudah. Nahwu Mudah ni tulis oleh pensyarah UIA, yang tuan-tuan boleh memahami maksud dalamnya dengan mudah. Nahwu Mudah. Buku Nahwu Mudah ni memang mudah untuk memahami nahwu, tuan-tuan. Ini dipanggil sebagai uslub itnab. Itnab ni adalah penguraian satu perkara tu dengan detail. Jadi Nabi Musa di sini mengambil pendekatan itnab kerana seronoknya bercakap dengan Allah SWT. Rasa gembiranya, talazzuz. Talazzuz ni maknanya seronok, kenikmatan, kelazatan yang dirasai dengan dialog dengan Allah SWT. Menjadikan Nabi Musa ni sengaja menjawab panjang-panjang ayat satu yang ditanya oleh Allah SWT. Kenikmatan yang luar biasa, tuan-tuan. Nanti kita akan lihat bahawa perkara yang paling nikmat di dunia, di akhirat kelak, ialah melihat Allah SWT. Kala innahum rabbihim yawma idzil lamahjubun. Dulu kita dah belajar ayat kan, juhu yawma idzin nadhirah, juhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dulu kita belajar ayat ini pada kuliah terdahulu. Allah, manusia semua akan melihat Allah SWT. Sebagaimana didescribekan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka melihat bulan purnama yang hebat, maka mereka akan melihat Allah SWT di akhirat kelak. Bahan-bahan seperti ini, tuan-tuan baca sebagai contohnya dalam Akhir Zaman, satu kolom berkaitan dengan kajian terhadap ayat dan juga hadis. Peristiwa akhir zaman berlaku daripada majalah Solusi. Bacalah kolom Akhir Zaman ni, tuan-tuan, ditulis oleh Ustaz Omar Muhammad Nur, seorang ahli hadis hafizahullah. Jadi kenikmatan yang dirasai oleh Nabi Musa ni menyebabkan Nabi Musa bercakap panjang-panjang dengan Allah SWT. Nabi Musa sepatutnya meringkaskan, tapi tidak. Nabi Musa menjawab panjang lebar. Namanya iltinab di sudut bahasa Arab, untuk menunjukkan, dan Allah SWT sengaja bawakan kepada sini, menunjukkan kelazatan orang yang faham hubungannya dengan Allah SWT, dirasa seronok yang amat sangat. Maka kita pun wajar ada perasaan seperti itu, tuan-tuan. Adakah sembahyang kita kerjakan berkualiti atau tidak? Refleksinya adalah pada khusyuk, lazat atau tidak, tuan-tuan salat. Seronok ke berdiri lama? Kalau berdiri sekejap dah rasa penat, mana tuan-tuan ada something wrong dalam salat yang kita kerjakan. Kita tak rasa nikmat jumpa dengan Allah SWT dalam salat yang kita kerjakan. Jadi pertanyaan Allah di sini maksudnya mengingatkan manusia agar tidak tenggelam dalam kerohanian sehingga lupa kepada tanggungjawabnya di dunia. Jadi Allah SWT menengok Musa, apa yang di tanganmu itu? Tadi dah cerita bab innani anallah, aku Tuhanmu. Maka jangan kamu sibuk dengan kerohanian. Kamu masih hidup di dunia, kamu masih ada tanggungjawab. Jadi puncak tertinggi dari pengalaman rohani yang telah dirasai oleh Nabi Musa ini, waktu dia berdialog dengan Allah SWT tanpa perantara, ketika itu boleh menjadikan seorang ni mengalami kenikmatan rohani sampai dia lupa tentang hakikat jati dirinya yang terdiri daripada jasmani dan juga rohani. Jadi kita pun janganlah sibuk dalam dunia yang mana kita seolah-olah tak terlibat langsung dalam alam material yang orang hidup. Otak saya sekarang bersawat, saya pun termasuk dalam kumpulan ini, seolah-olah tak ada peranan kepada orang awam yang duduk keliling kita ni. Kita kena realistik, tuan-tuan. Berselawat, berzikir, kita ada amalan-amalan tertentu, wirid yang kita amalkan, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, kita masih ada tanggungjawab terhadap ummah. Ketika ditanya kepada Muhammad Sa'id al-Buti, seorang ulama terkemuka dalam fiqh sirah, dia menyatakan pengalaman tersebut. Bukankah dalam hadis mengatakan tak sampai waktu duduk di kaki bukit, duduk di bukit bukau, makan daripada pucuk-pucuk paku, pucuk kayu, jaga kambing. Apakah sekarang waktunya? Jawapan beliau tidak. Masih tidak. Jangan duduk dekat puncak-puncak bukit, dalam gua jauh daripada orang, tak sembahyang Jumaat, tak bergaul langsung, tak ada amal nahi mungkar. Tuan-tuan yang hati dan dikasih sekalian, perspektif ini untuk dikatakan sama dengan beruzlahnya Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Salah, tuan-tuan. Tidak boleh dipandang seperti itu, kata Syekh Dr. Muhammad Sa'id al-Buti. Tanggungjawab kita masih banyak, dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja, dalam Facebook pun kita boleh berdakwah. Banyak tanggungjawab yang boleh kita mainkan. Jangan dinafikan perkara itu. Belum lagi tiba waktu ini masukkan zaman fitnah, sampai seorang itu duduk ke Gunung Ganang, yafiru bidinihi minal fitan, melarikan agamanya daripada fitnah dunia. Belum, tuan-tuan, itu belum lagi berlaku. Maka hendaklah kita sedar, kita ada tanggungjawab amalan-amalan rohani untuk menguatkan diri kita. Di samping itu jasmaninya ada peranan-peranan terhadap orang keliling kita yang harus kita mainkan.
Jadi demikian barulah ada keseimbangan antara rohani dan juga jasmani. Memanglah manusia yang sempurna, Allah SWT memberitahu kepada kita adalah manusia yang menjaga hatinya, tazkiyatun nufusnya, benar, tak dinafikan. Tapi kehidupan ini hendaklah diteruskan dengan tanggungjawab yang masih banyak terhadap orang sekeliling. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. InsyaAllah kita akan huraikan ayat yang berikut yang akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, saya mendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung dari tafsir dalam surah Taha manusia 17 hingga berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa. فألقاها فإذا هي هية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Apakah ada tangan kananmu wahai Musa? Berkata Musa, ialah tongkatku, aku berdiri dengannya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allah firman, lemparkanlah ia wahai Musa. Lalu lemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah firman, peganglah ia, jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, nescaya ia akan keluar menjadi putih, cemerlang, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain pula. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Demikianlah tuan-tuan terjemahan yang sepilih dari Tafsir Al-Aisar. Tafsir Al-Aisar ni adalah karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang merupakan seorang mufassir yang mengajar di masjid di Hijaz. Beliau ni ada kursi sendiri mengajar ilmu tafsir. Tuan-tuan mahir bahasa Arab, bagi contohnya tuan-tuan lihat beliau menyampaikan ilmu tafsir ni dalam kuliah-kuliah tafsir di sana. Jadi ayat ni masih lagi mengisahkan tentang Nabi Musa dengan Rabbnya, iaitu ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, padahal Allah maha mengetahui apa yang ada pada Nabi Musa. Dia bertanya untuk memastikan bahawa di tangan itu adalah satu tongkat yang Nabi Musa sendiri akhirnya akan merasa lega. Ia adalah tongkat yang peranannya tertentu itu, kerana ia akan ditukarkan Allah menjadi ular sebagai mukjizat untuk Nabi Musa. Kayu kering ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau kita lihat dalam kitab tafsir, tak adalah penjelasan tentang hakikat kejadiannya daripada kayu apa. Cuma dalam tafsir Samarkandi saja ada menjelaskan daripada kayu, daripada pokok di syurga, yang merupakan satu pokok yang tumbuh dekat dengan rumah Nabi Shu'aib di Madian, dan Nabi Musa terbiasa mengambil pokok ini. Ada ceritanya tuan-tuan, tapi pandangan-pandangan ini tak disuruh oleh kebanyakan para ulama tafsir. Most probably ia merupakan kisah Israiliyat. Tak payahlah tuan-tuan kita pergi cari pula kayu. Hari ni jumpa kayu koka, jumpa kayu kuning, boleh rendam dalam air, sembuhkan orang. Syirik kepada Allah SWT. Jangan buat perkara seperti ini. Kalau siapa yang menjual kayu-kayu dengan anggapan dia kayu buat bahtera Nabi Nuh, ia kayu untuk buat tongkat Nabi Musa, ia kayu untuk pakai cincin Nabi Sulaiman, tak ada tuan-tuan. Dalam hadis tidak ada, dalam tafsir pun tidak ada. Kalau hanya disebut sebagai satu kisah Israiliyat, setakat itu. Tak ada pula Islam yang menyuruh kita untuk maksud tadabbur, ini kan haki itu bukanlah mentadabbur, cari hakikat benda ni, pergi jual, pergi kempen di mana-mana tuan-tuan. Bagi peniaga-peniaga muslim, janganlah kita ni tarwij over sangat.
sunat kalau kita jual benda, kereta umpamanya, pernah aksiden, cerita dengan orang tuan-tuan, pernah aksiden, jangan cerita sentiasa tip top, kita berdosa. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum, jangan jadikan Allah SWT itu sebagai alatan untuk kamu sumpah murah. Apa yang kamu capai, kamu jadi jutawan dengan apa yang kamu tipu manusia itu. Maka jaga diri kita tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, yang terjebak dalam perkara seperti ini. Jadilah peniaga muslim yang disebut dalam hadis at-tajus saduq man-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Peniaga yang jujur, yang menempah syurga Allah SWT, itu adalah mereka yang jujur, amanah. Jangan terlibat dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Syekh Muhammad Ghazali al-marhum menulis buku yang tajuknya Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Menceritakan tentang masalah yang menjadi malapetaka umat Islam pada hari ini. Dia sibuk benda-benda yang bersifat seperti itu. Tongkat yang besar daripada kayu koka umpamanya, maka dia pergi jual kayu koka. Dia tak kaji bagaimana Musa ni seorang yang mengajar kita kerja independen, jaga kambing. Nabi-Nabi semua jaga kambing, kenapa tak jadi usahawan kambing? Itu lebih besar tuntutannya daripada dia pergi jual kayu yang ditimbul-timbulkan cerita-cerita dusta terhadapnya tuan-tuan. Ini masalah umat Islam. Orang suruh fokus yang lain, Allah SWT suruh fokus yang lain, lain yang difokus ni. Macam mana nak jadi bangsa berjaya? Orang sekarang dah sibuk cerita bagaimana naik ke bulan, bagaimana membuat kenderaan terlaju di dunia, keselamatan, enjin itu, enjin ini. Kita sibuk lagi dengan kayu-kayu yang tak tahu mana asal usulnya ini. Ini komen oleh Syekh Muhammad Ghazali dalam buku beliau bertajuk Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Yang kita sibuk dengan benda-benda yang bersifat seperti itu, kita dah lupakan softwarenya, intinya yang dikehendaki oleh Allah untuk kita faham daripada kisah seperti ini. Jadi Allah SWT memberitahu bahawa ia merupakan satu mukjizat yang diberikan kepadanya, bukti kepada Firaun dan pengikutnya bila diutuskan kepada mereka kelak. Ini tongkat kuih Allah, jawapan Nabi Musa. Maksud Musa adalah untuk menjatuhkan daun daripada pohon untuk makanan kambing-kambingnya, untuk santapan kambingnya. Dan begitu juga digunakan untuk digantung bawa air di belakang mangkali, di bahu seperti kebiasaan kebanyakan pengembala. Kadang-kadang digunakan untuk memukul binatang berbisa, merayap seperti kalajengking dan ular. Jadi Allah telah memerintahkan Al-Qihya Musa, lepaskan. Tiba-tiba ia menjadi seekor ular. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia merayap di atas perutnya seperti ular yang lincah. Dalam penggunaan Quran kita akan lihat disebut oleh Allah SWT, perkataan ini berulang-ulang. Kadang-kadang sebut hayyatun, kadang-kadang sebut thu'banun, kadang-kadang sebut jan, ka'annaha jan, wala mudbiran. Tengok Allah gunakan perkataan yang berbeza-beza. Apa beza ni tuan-tuan? Thu'ban dalam ayat kita baca ni hayyatun, dalam surah Al-Qasas disebut jan yang pernah kita bincangkan dahulu kan. Mengapa perbezaan-perbezaan ini Allah gunakan dalam maksud yang berbeza? Kebanyakan ulama bahasa mengatakan hayyatun maknanya ular yang kecil. Hayyatun, hayya, ular yang kecil. Tuan-tuan boleh lihat dalam kamus, sebagai contohnya kamus Al-Farid, dan kamus yang lain yang baik juga kamus Al-Aziz. Perbezaan ini disebabkan perbezaan tempat terjadinya mukjizat itu. Ini disebut oleh Syekh Banaka Al-Maidani dalam kitabnya Qawaidul Amsal, ditadabbur kepada Quran Al-Karim, ditadabbur ayat Al-Quran. Buku tajuk Qawaidul Amsal ni, bagaimana nak memahami Al-Quran dengan cara yang paling misali, yang paling tepat. Jadi biologi ataupun fizikal ular ni berbeza-beza. Kejap thu'ban, kejap hayya, kejap jan. Hayyatun ular kecil, thu'ban ular yang besar, yang panjang, yang menakutkan. Jan ular yang sangat menakutkan. Kenapa tuan-tuan agaknya? Jadi kerana perbezaan tempat mukjizat ini terjadi. Tongkatnya menjadi ular besar yang menakutkan thu'ban di hadapan Firaun. Hayyatun, dia kecil di depan Nabi Musa, kerana tak perlu nak takutkan siapa. Allah nak beritahu Nabi Musa, ular jadi daripada tongkatmu. Kalau dia buat besar seperti yang berdepan dengan Firaun, tentulah tak berapa munasabah tampaknya tuan-tuan. Jadi ini perbezaan penggunaan Al-Quran. Bila jan lebih menakutkan, ini kepada ahli-ahli sihir yang enggan pada peringkat awal untuk taat, untuk patuh dan beriman kepada Nabi Musa, yang pernah kita bincang dahulu dalam surah-surah yang lepas. Jadi perbezaan penggunaan Quran ini merujuk kepada keadaan, situasi. Perlu kepada ular besar, maka tongkat jadi ular besar, thu'ban. Ular kecil jadi ular kecil, hayyatun.
Kalau nak menakutkan ahli sihir, jan. Jadi penampilan ular ni dalam bentuk yang berbeza-beza sesuai dengan tempat, sasaran dan tujuan ia timbul dalam tempat itu, tuan-tuan. Jadi disifatkan dengan perkataan tas'a, merayap dengan cepat untuk menggambarkan kehidupan ular ni sempurna. Jadi bukanlah satu benda dongeng ataupun main-main, tapi hayatun tas'a, ular yang penuh dengan tenaga, energetik. Maknanya ular yang sebenar, bukan sihir seperti yang ma'ruf pada waktu tersebut. Orang-orang Mesir berbangga dengan pencapaian mereka dalam bidang sihir. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian datang ayat, qala khuzha wala takhaf sanu'iduha sirataha al-ula wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su' ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah berfirman, ambillah ia dengan jangan takut, kamu akan mengembalikannya kepada keadaan semula, dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu supaya keluar cahaya putih cemerlang tanpa cacat. Sebagai tanda yang lain untuk kami perhatikan, perlihatkan kepadamu sebagian tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Melihat peristiwa ular yang luar biasa ni, tuan-tuan, dengan mata kepalanya sendiri, Nabi Musa menjadi takut. Maka Allah menenangkan, mengamankan perasaan Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, ambillah ia, pegang ular itu balik semula, jangan takut, kami akan kembalikannya kepada keadaan asal, menjadikannya tongkat balik semula, dan kami menganugerahkan kepadamu mukjizat yang lain. Kepitlah tanganmu, tangan kananmu melalui leher bajumu ke dalam ketiakmu sebelah kiri, dan tariklah keluar, nescaya tanganmu akan keluar menjadi putih, bagaikan cahaya matahari yang menyilaukan mata tanpa cacat. Padahal sebelum ini warnanya kehitam-hitaman seperti kulitmu. Nabi Musa ni warna dia asmar, tuan-tuan. Asmar maknanya Nabi Musa ni kulitnya seperti disebut dalam hadis hitam manis. Jadi ini merupakan satu kebenaran, mukjizat yang lain di samping tongkat itu yang tukar menjadi ular. Kedua hal ini kami lakukan untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda kekuasaan kami yang sangat besar, dan penguat hatimu dalam melaksanakan tugas menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan juga Bani Israel. Kerana itu pergilah kepada Fir'aun dan kaumnya untuk menyampaikan risalah Allah. Semoga dia insaf, semoga dia beriman, tunduk kepadaku. Sungguhnya dia telah pun melampaui batas derhakanya kepada Allah dan sikap zalimnya kepada manusia. Perkataan janahaka, tuan-tuan, janahika ni digunakan oleh Allah SWT. Janah pada awalnya makna sayap, tapi digunakan juga untuk merujuk kepada bahu ke bawah sampailah ke ketiak. Ini boleh tuan-tuan lihat dalam kamus Al-Farid sebagai contohnya. Jadi perkataan udmum yadaka ila janahik. Udmum ni ambil perkataan dhamma. Dhamma ni maknanya pada peringkat awal maknanya gabung, tapi dimaksudkan di sini masukkan tangan kanan kamu bergabung dengan ketiak kamu. Itu kamu lakukan dengan masukkan tangan melalui jaib, iaitu lubang yang terdapat pada leher baju, dan kami akan keluarkan cahaya daripada tangan tersebut. Tuan-tuan dimulakan sekalian, dulu kita telah bincangkan sedikit dalam surah Al-A'raf tentang mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa ni. Disebut di tempat yang berbeza-beza kerana turunnya pada waktu yang berbeza-beza, dan dia tackle dari sudut yang berbeza-beza masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan Islam kepada orang Arab pada waktu itu. Tuan-tuan, kata mengeluarkan di sini, wadmu yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su' ayatan ukhra. Kata mengeluarkan, tuan-tuan, yang kita dapat lihat dalam surah Al-A'raf, naza', mengeluarkan sesuatu dengan cara yang keras, dengan cara yang sulit, seakan-akan ada sesuatu yang bertahan sehingga perlu kekuatan, kesungguhan untuk memisahkannya. Tentu saja masukkan tangan melalui lubang baju tempat masuknya kepala ni, kemudian menyentuhkannya ke ketiak, keluarkan satu proses yang sulit. Masukkan baju dekat celah-celah leher kita, kemudian tarik keluar. Ini adalah satu proses. Jadi itu sebab Allah gunakan di sini dalam surah Al-A'raf, naza'a maknanya mencabut. Pernah kita bincangkan dahulu. Kemudian bayda yang dimaksudkan di sini bukan kerana penyakit,
Biasa orang kena penyakit bayda ni, penyakit keputihan. Apa keputihan ni? Penyakit macam penyakit sopak kulit. Panau. Panau. Bukan panau, tapi ialah cahaya yang sangat menarik perhatian, menakjubkan orang yang melihat. Lebih-lebih lagi kerana Nabi Musa adalah seorang yang berkulit hitam manis. Pernah kita bincangkan dahulu, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Nabi Musa ni disifat Allah Asmar. Asmar ni menerusi hadis yang pernah kita bincangkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat namanya Abdullah bin Umar perkara tersebut. InsyaAllah yang kuliah akan datang, kita akan bincangkan peranan Musa di sini dan doa Nabi Musa yang Allah ajarkan kepada kita untuk diamalkan bila kita menghadapi kesulitan dalam penyampaian Islam, contohnya dalam nak mengajar anak berpidato, contohnya nak mengajar diri kita lebih berkeyakinan dalam menyampaikan, ekspreskan pandangan kita, contohnya. Kita akan lihat perkara ini dalam kuliah akan datang, kaitannya dengan kehidupan kita. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Quran turunnya untuk seluruh waktu, bukan terbatas pada zaman tertentu sahaja. Ibrahnya berpanjangan. Bacalah daripada kitab yang bertajuk Tadabbur Al-Quran. Beginilah Al-Quran mengajar kita, karangan Ustaz Muhammad Zamri Zainuddin dan juga Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir Hafizahumallah. Kita akan lihat perkara ini yang kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syahudin, siapa pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah lalu kita telah bincangkan peristiwa yang berlaku, mukjizat yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-17 hinggalah ke ayat yang ke-24. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Apakah yang ada di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa, inilah tongkatku. Aku bersandar padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allah berfirman, lemparkan ia wahai Musa. Lemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia akan keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain pula, untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Demikianlah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, terjemahan yang saya pilih dari tafsir Al-Aisar. Kalau tuan-tuan ada peluang nak memahami kalamullah, antara kitab tafsir yang menarik iaitu tafsir Al-Aisar yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Asalnya dalam bahasa Arab, tapi telah pun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Darussunnah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita dapat merhatikan kisah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ni berulang-ulang dalam beberapa surah daripada Al-Quran Karim. Sebagai contohnya, dulu kita dah bincangkan kisah dan surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas, bagaimana Allah SWT membawakan peristiwa yang berlaku pada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mukjizat yang ada pada mereka. Berkata Az-Zamakhsyari, seorang ulama tafsir mazhab Mu'tazilah, pandangan-pandangannya dari sudut lughawiyat, balaghiyat amat menarik tuan-tuan. Inna fit takriri taqriran lil ma'ani fil anfus wa tathbitan laha fis sudur. Ala tara annahu la tariqa ila hifdhil ulumi illa tardid ma yalzamu hifdhuhu minha wa kullama zala tardiduhu kana amkan lahu fil qulub wa arsakha lahu fil fahmi wa athbata lidhikri wa ab'ada min ad-nisyani. Sungguhnya melalui pengulangan berlakulah pengukuhan makna dalam jiwa, melekatkannya dalam hati. Tidakkah saudara kamu melihat bahawa tiada cara untuk menghafal ilmu melainkan dengan mengulangi apa yang perlu dihafal? Semakin bertambah pengulangan, semakin melekatlah dalam hati dan semakin kukuh fahaman kita dan lebih tetap dalam ingatan dan selamat dari lupa. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, inilah rumusan disebut Zamakhsyari tentang pengulangan yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Apa bentuk pengulangan sekalipun, tak lain tak bukan, padanya ada takrir. Jadi kalau kita perhatikan pengulangan Quran ni, objektifnya untuk melahirkan manusia yang sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan akal untuk berfikir. Ini nombor satu rumusan daripada pandangan Az-Zamakhsyari tadi. Dan kedua, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pengulangan dalam Quran ni seperti dikatakan Syekh Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, tiap-tiap kali Quran itu membawakan kepada kita kisah mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Inna masari al-ghabirin syakhisatun muhiyah tatahaddatsu bil ibar wa tantiqu bil idhat. Tiap-tiap kali Allah membawakan kisah kehancuran golongan yang terdahulu, walaupun sudah berkali-kali dibawakan, tapi dia membawa pengajaran, membawa nasihat dari aspek yang berbeza-beza, tuan-tuan. Itu sebab sebenarnya agar orang yang baca Al-Quran ni lebih faham tentang ketetapan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian-ujian yang pernah berlaku kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Yang ketiga, tujuan pengukuhan ni, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pengulangan yang sifatnya pengukuhan itu untuk menyuntik kekuatan semangat dalam diri Nabi SAW dan mereka yang baca Al-Quran Karim itu sendiri. Itu sebab Al-Mahfum Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya Tafsir Karim Ar-Rahman, beliau mengatakan bahawa ay ma nuthabbitu qalbak liyatma'inna wa yathbut wa yasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul fa inna nufusa ta'nisu bil iqtida' wa tanshitu 'ala al-a'mal wa turidu al-munafasa li ghayriha wa yata'ayyadu al-haqqu bi dhikri shawahidi wa kathrati man qama bih. Kami memperteguhkan hatimu supaya kamu menjadi tenang dan tetap bersabar sebagaimana kesabaran para nabi ulul azmi. Sungguhnya jiwa-jiwa akan menjadi ceria bila dapat mencontohi, dapat membaca kisah-kisah orang sebelum kamu yang telah pun berlaku pada mereka ujian-ujian berbagai. Ni tujuan Quran membawakan kisah yang berulang-ulang ni, tuan-tuan. Lagi yang keempat, rumusan daripada kata Zamakhsyari tadi, supaya diambil pengajaran, menimbulkan kesedaran kepada umat Islam. Nanti ada peluang kita lihat dalam surah Yusuf, Allah SWT jelaskan perkara ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Demi sungguhnya kisah-kisah Nabi-Nabi itu mengandungi pengajaran, mendatangkan iktibar bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Kisah Nabi-Nabi yang terkandung dalam Quran bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan, tapi dia mengisahkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab yang terdahulu daripadanya. Dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap satu menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang yang mahu beriman. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, demikianlah kita lihat tujuan penceritaan yang berulang-ulang dalam Al-Quran Karim ni tak lain dan tak bukan untuk tujuan-tujuan objektif yang dibentangkan oleh para ulama tafsir seperti yang saya jelaskan di sini. Jadi perjuangan Nabi Musa AS ni Allah SWT bawakan supaya kita faham, kita ingat. Dan telah kita huraikan pada kuliah terdahulu bagaimana Nabi Musa AS ni telah pun bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah beri kepada nikmat dan berlaku di situ itnab. Dan kita juga telah menghuraikan perkataan wadmum dari perkataan dhamma yang pada peringkat awalnya membawa makna menggabungkan. Dan maksud yang dikehendaki di sini iaitu meletakkan tangan Nabi Musa di bawah ketiaknya dan akhirnya keluar cahaya di situ. Ini merupakan satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada seorang Nabi. Dan teringat tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau mukjizat diberikan seorang Nabi,
kullu ma jaza li nabiyyin jaza li waliyyin. Apa saja Allah beri kepada seorang nabi berupa mukjizat, maka ia juga harus berlaku kepada manusia biasa sebagai satu karamah. Apa yang dikurniakan Allah SWT kepada para walinya adalah mengisbatkan, mengesahkan kebenaran dakwah ataupun perutusan yang pernah diutus kepada Nabi sebelumnya. Contoh, sebagaimana Allah SWT telah beri kepada Nabi Muhammad SAW mukjizat, Allah beri kepada Nabi Musa mukjizat, maka ada pengikut-pengikut Nabi-Nabi ini yang juga memiliki karamah. Mereka tak ada mukjizat, tapi dia karamah. Karamah ni diberi Allah SWT kepada manusia biasa bagi mengisbatkan, membuktikan kebenaran Nabi-Nabi yang pernah diutuskan sebelum itu. Kalau Nabi Musa diberikan cahaya, umat Nabi Muhammad SAW pun ada yang diberi cahaya. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah ya, seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Tufail bin Amr Ad-Dawsi ni merupakan satu kabilah dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, Tufail bin Amr Ad-Dawsi ni merupakan ketua kabilahnya pada zaman jahiliyah, antara orang yang sangat dihormati. Dia seorang yang bijak, sastranya tinggi, seorang penyair yang hebat. Dia tinggalkan tempat kaumnya di Tihamah ni menuju ke Mekah untuk tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, untuk mendengar. Setiap tahun diadakan di sana pertemuan antara pujangga-pujangga, sastrawan-sastrawan, untuk memperdebatkan isu-isu bahasa sastra dalam syair-syair mereka. Bila sampai saja di Mekah, dia telah pun diracuni pemikirannya oleh penduduk Mekah. Jangan kau dengar ada seorang ni yang mengaku dia menjadi Nabi. Kalau dia cakap apa, kau jangan pedulikan. Maka Tufail bin Amr Ad-Dawsi ni telah pun menutup kedua telinganya dengan kapas, mengelakkan dia mendengar apa-apa bisikan yang telah didengar daripada awal kawan-kawannya di kalangan Jahiliyun itu, masyarakat Arab Quraisy Jahiliyah ni, yang tidak membenarkan dia bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik saja dia berada di Mekah dekat dengan Kaabah, tiba-tiba datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata padanya, "Hai Tufail, kamu ni orang yang dihormati. Apa salah kalau kamu dengar? Kalau orang yang bijak, kalau kamu dengar ia baik, maka beriman. Kalau tidak, tidak mengapa." Betul juga, aku orang bijak. Tengok hikmahnya Nabi SAW dalam dakwah. Maka akhirnya Nabi membacakan untuknya surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Dia mendengar, Masya Allah, terus Islam itu masuk dalam hatinya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sekarang dia menjadi seorang Muslim. Dia duduk bersama dengan Nabi SAW di Mekah dan menghafal ayat Al-Quran Karim. Habis penduduk Mekah yang selama ni mengharapkan agar dia tidak masuk Islam, terkejutlah mendengar keislamannya. Dia orang bijak, dia mendengar apa sahaja yang dicakap Nabi Muhammad SAW dalam hati yang bersih itu, ikhlas. Maka Allah bukakan pintu hatinya. Lihat tuan-tuan, lalu dia nak pulang kepada kaumnya. Nabi SAW, dia berjumpa dengan Nabi. Dia berkata kepada Nabi SAW, Nabi, beri kepada saya satu kekuatan untuk berdakwah kepada mereka. Nabi telah mendoakan, Allahumma ja'al lahu ayah, Allahumma ja'al lahu ayatan. Ya Allah, berilah kepadanya satu bukti kebenarannya. Tuan-tuan yang mulia sekalian, bila sampai dekat dengan kaum dia, dengan penduduk di Tihamah ni, tiba-tiba menyalalah dekat di antara dua biji mata dia satu cahaya seperti lampu terang benderang. Sekarang dia rasa panik. Cahaya ni duduk di antara dua biji matanya, di atas dahinya. Tapi telah berdoa, Allahumma ja'alhu fi ghairi wajhi fa inni akhsha an yadhunnu annaha uqubatun waqa'at fi wajhi limufarakati dinihim. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah nur cahaya ini duduk di tempat yang lain, jangan tak di antara dua biji mataku. Nanti mereka akan mengatakan ini bukan merupakan satu anugerah daripadamu, sebaliknya merupakan hukuman kerana aku meninggalkan agama datuk nenek moyang. Allah makbulkan doa sahabat yang mulia ni, tuan-tuan. Lalu cahaya tersebut beralihlah kepada tongkat yang dipegang olehnya. Lalu bila dia pulang kepada kaum, mereka semua melihat, Masya Allah, lampu terang benderang seperti pelita, seperti lampu yang tergantung terang. Maka semua yang ada dekat dengannya, isteri, ayah, ibu, anaknya, semuanya masuk Islam, melihat kepada kebenaran yang dibawa dirinya, dan dia merupakan seorang yang terkemuka. Untuk lihat, ini merupakan satu anugerah Allah SWT kepada Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Lalu kemudian dia datang kali kedua bertemu dengan Nabi SAW. Kali ini dia membawa Abu Hurairah. Lalu Nabi telah bertanya kepadanya, bagaimana kau tinggalkan kaummu, wahai Tufail? Tufail menjawab, wahai Nabi SAW, yang masuk Islam ikut aku ramai, tapi yang masih lagi tidak
membenarkan aku. Mereka baik, tapi mereka tidak dapat Islam lagi, ya Allah. Hati mereka telah tertutup, wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun mengambil wuduk. Nabi mengangkat tangan baginda kedua-duanya sekali ke langit. Lalu Abu Hurairah yang bersama-sama menyangkakan tentulah Nabi akan mendoakan kehancuran ke atas kaum yang derhaka ni. Tapi penyayangnya Rasulullah SAW, tuan-tuan, Nabi telah pun mendoakan, Allahumma hadi Dausan, Allahumma hadi Dausan, Allahumma hadi Dausan wa ati bihim. Ya Allah, bila hidayah kepada Daus, datangkan mereka kepada kami dalam keadaan muslimin. Tuan-tuan, Tufail pun pulang kepada kaumnya. Tidak ada sebuah rumah pun dalam kabilahnya itu, di tempat tinggalnya itu, melainkan semuanya masuk Islam. Masya Allah, doa Nabi SAW, mujizat Nabi SAW. Tufail ni akhirnya, tuan-tuan, ini milik Allah sekalian, panjang umurnya sampai Nabi pun sudah wafat. Maka berlakulah peperangan di antara sahabat Nabi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan golongan yang murtad, iaitu secara tetapnya seorang yang setepatnya seorang bernama Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ni dia telah pun mendakwa dia menjadi Nabi. Dia sempat jumpa dengan Nabi SAW, tapi akhirnya dia murtad. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian, menarik sekali kisah si Tufail Amr Ad-Dawsi yang Allah kurniakan kepadanya karamah sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Musa mukjizah. Nanti kita akan huraikan lagi penutup hidup beliau ni, amatlah menarik, inspirasi kepada kita tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dengan mimpi yang beliau lihat, bagaimana beliau dibotakkan kepala, keluar burung dari mulutnya, dan akhirnya dimasukkan dalam rahim seorang perempuan. Nanti kita akan huraikan kisah ni, menarik kerana dia ada kaitan dengan mukjizat Nabi Musa yang kita gambarkan di sini, karamah yang Allah berikan kepada sahabat itu. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.